Okey. Jadinya Mid-Sem hari Khamis 8 hingga 9 malam, jadinya esok 15 Disember 16 Disember 2021. Kemudian apa lagi benda yang penting? Markahnya adalah tempoh masa tempoh adalah 60 minit. 60 minit. In fact kalau tengok dalam pengumuman yang saya dah bagi tu, saya akan bagi masa untuk awak semua muat naik jawapan awak, kan? Bukan setakat muat naik lah, maksudnya awak kena scan. Okey, jadinya saya bagi lebih kurang berapa minit nak untuk scan? 10. 10 minit. 15. Saya tambah 20 minit untuk awak imbas lah. Ataupun kalau yang gunakan kamera phone, ambil gambar lah, tapi kena ambil gambar elok-elok lah, imbas dan muat naik jawapan. Jawapan di Camfolio. Jumlah markahnya adalah 40. Jumlah markah adalah 40. Iaitu 30% daripada markah akhir awak. Daripada markah akhir. Kemudian saya minta tolonglah gunakan kertas yang bersaiz lebih kurang A4 lah. Gunakan kertas saiz, saya buat approximately A4. Sebab kadang-kadang ada pelajar yang hantar yang macam kertas yang cebisan-cebisan kertas saja, kan. Okey. Jadi yang hantarlah yang saiz A4 lah, ataupun lebih kurang. A4, kemudian awak imbas ataupun awak tangkap gambar. Ataupun kalau siapa yang ada iPad ke atau ada tab, ataupun dia ada writing pad, tulis macam saya ni lah kat writing pad, then convert to PDF, kemudian hantar lagi cepat. Okey. Kemudian kita ada 6 soalan. 6 soalan. Soalannya saya nak kata susah tak juga. Mungkin ada sedikit tak apa susah lah saya rasa. Kalau boleh buat tutorial tu, insyaAllah boleh lah. Itulah saya rasa. Okey, kemudian topik macam saya dah beritahu sebelum ni, sampai lengkung aras dan permukaan aras, termasuk yang inklusif. Daripada awal, masa 55, so topik dia daripada minggu 1, daripada awal, dari awal. Okey, dari minggu 1 lah, dari minggu 1 sampailah ke topik lengkung aras, lengkung ataupun permukaan aras. Dia awak kena tengoklah, cuba buat latihan-latihan tutorial tu. Okey, jadinya masa yang ni penting kot, 60 minit. Okey, ada apa-apa soalan ke kat sini? Oh ya, 7 saya akan awak boleh view, boleh lihat di UKM Folio selewat-lewatnya 10 minit sebelum exam, ataupun selewatnya pada 7.50 malam. Maksudnya sekarang ni awak tak boleh nampak kalau awak tengok di UKM Folio tu, awak tak boleh nampak, tapi dalam selewat-lewatnya pukul 7.50 esok, awak akan dapat lihat ada bahagian bawah sekali, bahagian pentaksiran akan ada ujian. Ujian tu nanti awak klik, jadinya awak klik, kiranya awak perlukan perlukan sambungan internet 2 kali, pada 2 keadaan ataupun 2 kali. Itu pertama semasa muat turun soalan.
dia .pdf. Kemudian kalau awak tutup pun tak apa. Kemudian awak perlukan lagi semasa awak muat naik, semasa awak nak upload jawapan awak. Jadinya jawapan tu bila awak muat naik, dia mungkin dalam bentuk PDF, ataupun mungkin dalam bentuk image kan, JPEG ke JPG, ataupun mungkin PNG dan sebagainya. Itu 2 kali je, maksudnya supposedly tak ada masalah sangat lah, sebabnya awak tak ada isu awak terkeluar ke dan sebagainya, sebab dia punya setting ni macam setting tutorial dengan assignment, maksudnya bila dia buka, dia awak boleh hantar bila-bila. Okey, itu je kot ada saya berkaitan dengan ujian pertengahan lah, ataupun mid-sem. Dan untuk final, saya dah bagi tahu dalam email, final adalah pada 10 Februari 2022, lebih kurang 2 bulan dari sekarang lah. Sekarang ni baru 15 Disember. Ini final adalah 10 Februari 2022 pukul 2.30 petang. Saya tulis kat sini. Yang ni adalah mid-sem. Ini final, just bagi tahu awal-awal supaya kalau ada isu boleh terus kita ambil tindakan. Jadi pada 10 Februari 2022 pukul 2.30 sampai 4.30, dia 2 jam. 2.30 sampai 4.30 petang, dan of course dia akan bagi 30 minit tambahan untuk muat naik jawapan. Okey. Tu kalau ada isu bagi tahulah. Jadi topik yang masuk adalah topik nanti saya akan bagi tahulah. Tapi topik yang dah masuk dalam mid-sem tak akan masuk dalam final. Dia berbeza. Okey, dia tak boleh topik yang sama lah. Jadinya kurang sikit lah benda yang awak dah study sebelum ni, dia tak akan masuk. Okey. Itu saja. Ada apa-apa soalan kat sini? Okey, ada tak apa. Okey. Kemudian kita nak sambung topik kita sebelum ni, iaitu tentang pembezaan separuh. Kita nak sambung. Sekejap. Saya nak cancel. Saya nak share semula. Okey, harap boleh nampak. Jadinya kita dah tengok pembezaan separuh sebelum ni. Kita ada delta d dx bagi f, kemudian d dy ataupun df dy. Okey, kemudian kita tengok juga pada kita kata higher derivative kan. Dia slow pula saya punya bila saya scroll. Dia scroll. Dia slow kat sini. So kat sini kita ada macam higher order derivative. Jadinya kita ada beberapa tata tanda ataupun notation. Kan? Jadinya kalau bezakan 2 kali jadi macam ni lah. Cuma yang berbeza sikit adalah bila kita gunakan notation di sini kan. Contohnya kat sini kita ada begini, kita nak bezakan terhadap x dulu ke y dulu. Kalau macam ni bermaksud kita bezakan x dulu. Iaitu dari kiri ke kanan. Dari kiri iaitu dx, ke kanan iaitu dy. Sama juga kalau terbalik, dx dy yang bermaksud kita mulakan dengan dy barulah dx. Okey. Kemudian kita ada, macam saya cakap sebelum ni, kita ada notation yang lain juga kan, macam tak silap saya ini panggil sebagai
Leibniz punya notation kan, iaitu kita ada yang fxx macam ni fxy, fyx jadi dia terbalik. Kalau yang ni bermaksud bezakan f terhadap x dulu baru y kan, jadi dia daripada kiri ke kanan. Tapi kalau untuk Leibniz punya notation yang ataupun subscript notation ni, fx maksudnya dia daripada kanan ke kiri. Kalau macam ni bermaksud bezakan f terhadap x, kemudian barulah bezakan terhadap y. Jadi ini sama juga, bezakan terhadap y dulu baru x. So macam ni, bezakan terhadap y dulu baru x. Jadi ini kiri ke kanan, ini adalah ini adalah kanan ke kiri, dan ini adalah kiri ke kanan. Dia punya susunannya ataupun tertib kameran tu. Kalau yang macam ni tak ada masalah. Sebab kedua-duanya adalah x, yang ni pun sama, kedua-duanya adalah y. Jadinya bila ada campuran fxy, fyx, ini dipanggil sebagai mixed partial derivative. Ataupun kita kata terbitan separa bercampur ataupun campuran. Kemudian kalau kita ada z dengan fxy, kita boleh gantikan f dengan z. Rather than kita ada fxx, dia jadi zxx. Tak ada masalah, boleh guna mana-mana, boleh guna z ataupun f, sebab kita dah takrifkan z sama dengan f dekat sini. Kemudian sekejap ni saya tengok kita punya, kita nak naik pula. Sekejap ya. Mungkin yang ni. Kat sini. Okey, kemudian kita tengok apa dia, iaitu kita tengok implicit differentiation. Kan, pembezaan tersirat. Pembezaan tersirat kita naik sikit. Okey, pembezaan tersirat dia lagi mudah, terutamanya bila awak punya fungsi tersebut tidak ditunjukkan dalam bentuk yang jelas. Kan, contohnya diberi awak mana satu okey kat sini. Diberi awak satu persamaan macam ni. Kan? Jadinya macam mana awak nak cari dz dx? Kan? Jadinya z ni di mana? Z ni ada di sini. Z ni ada di sini. Jadi macam mana awak nak cari? Kan? Jadi awak bezakan terhadap x, for example. Kan? Kalau awak nak cari dz dx, awak kena bezakan semua di sini terhadap x. Jadi di sini 2x, x kuasa 2 bezakan terhadap x dapat 2x. Di sini y kuasa 3 bezakan terhadap x akan dapat kosong. Sebabnya y adalah pemboleh ubah yang tak bersandar, kan? Dia tak bergantung pada x. Kan, jadi dapat kosong. Kemudian z bezakan terhadap x, kita dapat dz dx. Sebab apa? Sebab pemboleh ubah yang bersandar adalah z. Z bersandar ataupun dependent terhadap x dan y, maka bila bezakan terhadap x jadi dz dy. Dz dx. Kemudian 2yz kuasa 2. 2y kita anggap dia sebagai 2 memang pemalar dan y kita anggap dia sebagai pemalar. Jadi 2y kita kekalkan. Kemudian z kuasa 2. Z kuasa 2 adalah 2z. Itu dapat sini. Kemudian bezakan z terhadap x dapat dz dx. Kemudian kita faktorkan, kita dapat. Kita dah tengok minggu lepas. Betul lah minggu lepas. Okey, sama juga untuk y. Boleh dengar ke saya? Boleh. Tiba-tiba saya terkeluar. Okey. Tak apa.
Okey, kemudian bagaimana pula kalau kita ada, kat sini, kita tengok terbitan, walaupun kita nak cari Doktor, tak nampak skrin doktor. Oh, okey, sorry. Okey. Jadi kita tengok kat sini sebagai contoh dz dy walaupun terbitan z terhadap y, tetapi dalamnya di sini masih ada z. Dia ada z juga. Jadi itu adalah disebabkan kita gunakan permintaan tersirat. Kan? Maksudnya dalam z ada z. Kan? Macam mana kita nak describekan sesuatu yang mana dalam sesuatu tu ada dirinya sendiri. Kan? Jadi tak apa, kita just kat sini kita hanya nak cari nilai fungsi tersebut sahaja, kan. Apa yang kita nak buat selepas tu kita tak fikirkan lagi. Untuk kes yang sekarang ni. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, kemudian bagaimana pula kalau kita ada fungsi 3 dimensi? Sebab kita tengah belajar sekarang ni bukan sekadar fx, tapi kita tengok fxy ataupun fxyz, iaitu multivariate ataupun multivariable function with multiple variable, kan, ada banyak, ataupun kita kata more than 2 variables, kan, ada banyak, tak semestinya 2. Contohnya kita ada di sini fxyz iaitu sekian-sekian. Macam mana kita nak cari fx? Jadinya kat sini saya naik ke bawah. Okey, example 8, kan, ini saya ingat mungkin awak pun dah tahu. Jadi kat sini kita, let's say kita ada f, x, y, z, kemudian x kuasa 2y tambah y kuasa 2z tambah xz. Sama juga kalau kita nak cari terbitan separa terhadap x ataupun df dx. Jadi kita anggap y ni kita tengok satu persatu. Ataupun kita boleh tulis begini, x kuasa 2y, y kuasa 2z, xz. Dan kita tahu terbitan betul lah, terbitan terhadap suatu hasil tambah adalah hasil tambah suatu terhadap hasil tambah bagi terbitan, kan, maksudnya kita boleh pecahkan dia. Ni kalau kita nak tulis kita nak buat cara panjang lah, kita boleh pecahkan dia, kan, maksudnya kalau kita tambahkan dulu nombor-nombor ni baru kita cari terbitan, dia adalah sama dengan kita cari terbitan untuk setiap nombor-nombor ni baru kita tambah, kan, dia tak ada masalah, boleh saja mana-mana. So kat sini kita nak bezakan terhadap x, y adalah pemalar, kita anggap sebagai pemalar, jadi kekal y, yang tinggal x kuasa 2. X kuasa 2 bezakan terhadap x, kita dapat 2x. Kemudian kat sini pula, okey, bila kita ada kes macam ni kita kena tengok, kan, kita kena tengok kat sini, kan. Okey, ni berbeza sikit. Y kuasa 2 z, kan, jadinya sekarang ni kita punya fungsi bukan z sama dengan fxy. Ini tadi fungsi 2 dimensi, kan. Sekarang ni fungsi kita adalah fungsi 3 dimensi. Kita ada f, x, y, z. Kesemuanya adalah tak bersandar, dia adalah independent, kan. Jadi tak bersandar. Jadinya kat sini y dan z adalah pemalar, kan. Pemalar. Jadinya kita bezakan terhadap x, kita dapat kosong. Okey. Kemudian kat sini pula z adalah pemalar. Kita letakkan di luar. Kemudian bezakan x terhadap x, kita dapat 1. Jadi kita dapat 2xy tambah z. Okey. Jadi sepatutnya kita dapat kat sini. Okey. Kemudian yang lain pun boleh tengok, kita gunakan bila kita ada panjang, contohnya kat sini, kita kena gunakan quotient rule, kan. Quotient rule, kan, yang u bagi v adalah vu prime minus uv prime bahagi v kuasa 2. Something like that, quotient rule. Okey, jadi sepertinya awak akan dapat di sini. Panjanglah, saya tak terangkan, minta awak cuba sendiri. Betul ambil masa yang lama. Okey,
Kemudian tempoh hari kemudian kita tengok higher order derivative. Kemudian okey. Kemudian kita tengok clear roots theorem, yang mana sebenarnya dia kata katalah kita ada fungsi fxy, fyx. Sebenarnya dia adalah sama. Maksudnya kita bezakan x dulu baru y, sama juga kalau kita bezakan terhadap y dulu baru x. Kan tak ada masalah. Boleh saja. Jadi sebenarnya ini juga terpakai untuk fungsi yang lebih lebih banyak dia punya dimensi. Contohnya f x y z pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kita tengok ni harmonic function. Okey kat sini. Kan? Kat sini awak ada f x y z, kan? Example 11. Example 11, awak ada f x y z sama dengan x e y darab z. Kan dia suruh cari f x y z. F x z y, bukan y z. Z y. Jadinya kat sini bermaksud awak nak bezakan terhadap y, kemudian terhadap z, kemudian terhadap x. Bezakan terhadap x dulu, baru z, baru y. Kalau kita ikut dia punya susunan kat sini, kan? Dia macam ni. Dia kiri ke kanan, kalau macam ni daripada kanan ke kiri. Jadinya kita gantikan dia. Sini saya letakkan x, e, y, z. So kita buat satu persatu lah, step by step. So bezakan terhadap x. Bezakan terhadap x. Kat sini e adalah ada nilai, kan? E adalah pemalar, kuasa y dan z pun adalah pemalar. Jadi ini adalah satu pemalar. Jadi kita letakkan di luar. Kemudian bezakan terhadap x. X bezakan terhadap x dapat 1. Kemudian bezakan pula terhadap z. Bezakan terhadap z. Kan, macam mana nak bezakan terhadap z? Kita dapat apa? Saya nak tanya pula. Sini. Saya nak tanya Ainul Syafiqah, kita dapat apa kalau kita bezakan terhadap z? Ada tak Ainul Syafiqah? Oh? Ainul Syafiqah ada tak? Okay, Adrani? Saya, Doktor. Apa? Y, E kuasa Y, Z. Okey, betul. Jadinya kita tahu kan kalau kita nak bezakan kalau kita ada satu fungsi, kita kena bezakan yang atas dulu, kan? Kita kena bezakan yang di atas dulu terhadap z. Jadi y kita anggap dia pemalar, jadi tinggallah jadinya kita dapat y, kemudian z bezakan terhadap z dapat 1. So kita dapat y saja. Y z. Okey. Yang ni saya nak tanya seorang lagi. Izatin Nisa, apa ni? Kena gunakan apa? Ada tak Izatin Nisa ni? Ya saya, Dok. Dia dapat apa ni? Sekejap. Dapat E, Y, Z. Lagi? Itu je.
Lagi? Itu saja ke? Yes. Kata Nisa, itu saja ke? Sekejap, saya tak pasti. Sekejap. Okey. Ni sebabnya awak nak bezakan terhadap y, ni ada y, ni ada y, maka dia anggap term yang berbeza. Awak boleh kata ni u, ni v. Jadi awak kena gunakan chain rule kan? Chain rule. Jadinya kat sini dia jadi terpulang lah awak nak kekalkan yang mana dulu kan? So saya biasanya saya akan kekalkan y, kemudian saya akan bezakan yang di sini, dan saya akan tambah, dan saya kekalkan yang di sini, dan saya akan bezakan yang u pula, iaitu y lah dalam kes ni. Jadi kat sini dapat y, dan kita nak bezakan ke semua ni. Dia panjang lah kan. Kita nak bezakan semua ni macam mana? Kan, jadinya kita tahu kalau kita ada e, f, x, kita nak bezakan, ni sama macam atas tadi. Dia sama dengan f prime x, e, f, x. Jadi kita nak bezakan ni, maksudnya di depan ni perkali untuk kita punya di sini, dia tak berubah, dia kekal ada di sini, cuma perkalinya saja adalah terbitan terhadap x. Kenapa x? Sebab sini x. Jadi mestilah terbitan terhadap x. Jadi kat sini kita nak bezakan y ini kekal. Jadi kita nak bezakan kat sini d dy kepada perkali, kepada dia punya eksponen dia kat sini, iaitu y. Okey, saya tak pastilah kenapa dia terkeluar. Kat sini, sekejap lagi saya nak share balik saya punya screen. Okey, jadi kita nak bezakan dia, kan? Kita nak bezakan dia, jadi y kekal, y adalah pemalar, dan kita nak bezakan keseluruhan ni. Nak bezakan keseluruhan ni, kita kena bezakan di depan ni. Kan, dia punya eksponen dekat sini kan. Sebabnya, bila kita nak bezakan suatu eksponen, eksponen function, dia punya eksponen ni kita kena bezakan terhadap fungsi yang asal tu, atau pembawa ubah yang asal tu, iaitu x. Jadi sini kita nak bezakan terhadap x. Jadinya kat sini kita kena bezakan yz terhadap y. Jadi kita sepatutnya kita akan dapat kat sini dapat z lah. Tapi tak apa, kita tulis dulu. EYZ tambah EYZ, bezakan terhadap y, kita dapat 1. Kemudian kita teruskan y. Dan di sini YZ bezakan terhadap y, kita dapat z. Kan, sebab z adalah pemalak. Dan EYZ tambah EYZ. Terus kita boleh tulis EYZ adalah YZ tambah 1. Okey tak? Okey tak, Idati Nisa? Okey. Okey. Betul ni okey ke tak ni? Okey. Jadinya kena buat macam ni. Maksud saya tak semestinya lah buat yang panjang ni kan. Sebabnya kalau kita tengok macam ni, kita dah tahu dah. Kan, bezakan YZ terhadap Z. YZ terhadap Y, kita dapat Z. Kan, tak perlulah step ni pun tak apa. Tapi kalau perlu, apa salahnya letak je lah. Okey. Kemudian apa lagi? Dia kata, then compute Y, X, Z. Compute Y, X, Z. Dekat sini, kita nak F, Y, X, Z. Kita ingat, dia punya notation adalah kiri ke kanan. Ataupun kalau kita nak tulis macam ni, dari kanan ke kiri.
Y, saya buatlah F macam ni. Kan, lain kali. Jadi notation dia adalah, ini adalah kanan ke kiri. So kat sini, F adalah X, E, Y, Z. Kan? X, E, Y, Z. Sama juga. Untuk awak cubalah. Awak cuba, sepatutnya awak dapat macam diorang lah. Saya tak nak masa yang lama sangat. Sepatutnya awak akan dapat Y, X, Z. Betul ke Y, X, Z? Y, X, Z. Betul? Seperti kita akan dapat sama. 1 tambah Y, Z darab E, Y, Z. Jadi kat sini awak nampak ini, iaitu F, X, Z, Y sama dengan yang ni, iaitu F, Y, X, Z. Dia sebenarnya sama je. Maksudnya kalau Y, kat sini kita ada Y, ada X, ada Z kan. Cuma sekali saja berlaku, dia berada sekali saja dalam terbitan, dalam subscript ni, dia akan beri hasil yang sama kan. Sebab kita tahu, kalau dua polynomial kita ada, let's say kita ada F, X, Y. Kat sini kita akan dapat, kalau kita gunakan kita ni, clear roots theorem, minta maaf kalau salah sebut, kena nama French, dia sebenarnya kalau macam ni sama. In fact kalau kita ada F, X, Y, Z, dia sama je. Ni betul, ni pun betul. Walaupun kat sini tak ada Z. Kan? Kalau ada Z, lagilah susunan dia, terbitan dia, susunan ni tak kisah. Contohnya kalau kita ada macam tadi. Sekejap ya, kita ada apa? Kita ada bukan ni. Betul lah, F, X, Z, Y. F, X, Z, Y. Kan? F, X, Z, Y. Sepatutnya kita akan dapat sama dengan Y, X, Z. Kan? Jadinya macam mana kita nak buat? Kat sini, kita boleh buat F, X, Z, kemudian Y. Kan, kita bezakan terhadap X, kemudian Z, kemudian kita bezakan terhadap Y. Kan, kita tahu X, Z, kalau kita nak tengok kat sini, ataupun yang ni, sebenarnya kita boleh tukar dia. Dia sama dengan ni, maksudnya kita bezakan terhadap X, Z dengan Y. Ataupun dia sama juga kalau kita bezakan terhadap X dulu, kemudian Z, kemudian Y. Sama je. Kan? Sebab susunan dia paling penting. Ini bermaksud ini. Dia beri maksud yang sama. Kan? Yang penting mana datang dulu. Jadi X dulu, kemudian Z, kemudian Y. Ni X dulu, kemudian Z, kemudian Y. Sama je kan? Tak ada benda pun yang bezakan, cuma kurungan tu je di mana. Jadinya, kemudian kita nak buat apa lagi? Okey, kita tahu kalau F, X, Y ataupun kat sini, kita boleh tukar dia. Kalau kita anggap ini adalah suatu F, maksudnya kalau kita ada Z, Y, bermaksud kita boleh terbalikkan dia. Kan, iaitu ini adalah F, Y, Z. Kan? Dengan menganggap Fx adalah F. Ada satu function lah F. Jadi kita boleh terbalikkan dia macam ni. Kan? Kemudian apa lagi? Kita nak samakan macam ni. Jadi daripada sini kita buat macam mana? Dari sini kita bila ada macam ni, kita boleh tulis dia sebagai macam ni. Kita bawa dia masuk kurungan. Sebab sama je. Kan? Kita bezakan terhadap X, kemudian Y, Z. Ataupun kita bezakan terhadap X, kemudian Y, kemudian baru Z. Kan? Jadi kurungan tu tak ada benda pun. Jadi kita tahu kat sini Fxy adalah Fyx. Jadi kita boleh terbalikkan. Fyx. Okay. Kemudian kita buang kurungan dia.
Fy and Z. Jadi yang ni Fxzy adalah yang atas ni. Kemudian Fyxz adalah yang bawah ni. Jadinya dari sini saja kita boleh tunjukkan dia akan dapat hasil yang sama. Itu sebab kita dapat, bila kita buat tu, kita kali, maksud kita bezakan, kita memang dapat hasil yang sama. Sebab dia adalah operasi dua-dua kan, dia boleh tukar-tukar. Asalnya tadi daripada sini saja, daripada teorem tu je. Iaitu bila kita ada dua terbitan separa, kita boleh tukarkan susunan dia. Buat yang mana-mana dulu pun akan bagi hasil yang sama. Jadi yang macam ni, kita keluarkan dia. Kita sebenarnya langkah yang step ini tak perlu pun. Kan? Kita just keluarkan dia, iaitu X letak di dalam, kemudian Z dan Y di luar. Kan? Kan? Jadi kat sini kita boleh terbalikkan dia, kemudian kita bawa masuk dalam Y, kita terbalikkan pula Y dengan X, kemudian kita dapat hasil yang sama. Macam ni. Okey. Jadinya kalau tak faham sangat apa, tak apa sebenarnya. Sebabnya yang penting awak tahu nak cari tu. Macam mana. Kan? Jadinya dia kata apa lagi? Sekejapnya. Kita tengok sekejap. Kita both continuation and R equal. Kan? Jadinya kalau awak ada F, X, Z, Y, dia akan sama dengan F, Z, X, Y. Dia akan sama dengan F, Y, X, Z. Dia akan sama dengan F, Y, XZ, ZX, dia sama je, mana-mana pun tak kisah, kan? Kecuali kalau awak ada FXXZ, kan? Jadi dia tak sama dengan, dia takkan sama dengan XYZ contohnya, sebab ni ada X dua kali, kan? Tetapi kalau awak ada FXXZ, dia maksudnya kena bilangan yang sama, Jadi kalau kat sini awak ada FXZX, dia akan betul. Kan? Kita bezakan antara X, kemudian X, kemudian Z. Ataupun kita bezakan antara X, kemudian Z, kemudian X. Itu betul. Okey. Maksudnya kalau ada X ni kena sama bilangannya X. Z pun kena sama bilangannya. Itu sekali contohnya. Y pun sama. Kalau dalam ni katalah Y, Y. Jadi awak letak Y kat sini, letak Y kat sini. Masih betul. Okey. Mana semua tahu? Okey, jadi awak boleh tengoklah dekat sini. Latihan nanti saya akan bagi, tapi saya tak bagi lagi kan. Okey, saya akan bagi lepas awak kena hantar later lah sebab esok pun dah ada exam kan. Sekarang kita tengok 2 point topik yang seterusnya. Differential macam saya cakap, saya tak cover lah differential. Awak boleh baca, tak ada masalah kalau nak baca. Okey. Cuma dekat sini, kalau sikit saya nak cakap, dia kata kalau kita nak semak suatu fungsi tu terbezakan, kan, differentiable, dia punya fx dengan fy mestilah wujud. Mestilah wujud. Kan, jadinya awak boleh tengok contoh, saya rasa ada contoh itu saya tengok. Macam ni kan. Differentiability, sikit. Okey, ataupun keterbezaan. Awak boleh baca sendiri. Tengok dekat di sini kan diberi fxy. Ataupun differentiability. Diberi fxy sama dengan 2x. So tolak x. Kan? Jadi awak nampak dia adalah suatu fungsi yang selanjar lah. Dia tak ada denominator, tak ada pengangka. Tak ada penyebut. Kan? Jadi selalunya fungsi polinomial macam ni dia memang selanjar kat mana-mana. Okey? Jadinya awak cari fx. Awak dapat 4x tolak y. Kemudian fy pula. Fy sini dapat kosong tolak x. Okey, dekat sini hanya suatu fungsi kita kata polinomial lah. Ni pun sama kan, tak ada pengangka.
tak ada penyebut. Kan tak ada denominator. Kan? Jadinya kita tahu ini adalah selanjar. Ini pun selanjar. Kan? Jadi dia kata apa kat sini? Dia kata fx adalah ini dan fy adalah begini. Kedua-duanya adalah selanjar. Di mana-mana sahaja. Continuous everywhere. Maksudnya apa-apa nilai x dan y dia adalah selanjar. Jadi berdasarkan teorem di sini dia kata f adalah terbezakan di mana-mana sahaja. Jadi kat sini macam saya pernah tunjuk sebelum ni, kalau terbezakan suatu fungsi dikata terbezakan, differentiable. Maksudnya fungsi tersebut mestilah selanjar. Kalau selanjar bermaksud fungsi tersebut mestilah mempunyai had. Arahnya arah satu arah saja begini. Dia bukan begini, tak boleh. Sebab tak betul. Kalau selanjar tak semestinya terbezakan. Kalau mempunyai had tak semestinya selanjar. Tapi kalau terbezakan maksudnya fungsi tersebut dia confirm dia akan selanjar dan mempunyai had. Kalau mempunyai had dia tak semestinya selanjar, apatah lagi tak semestinya terbezakan. Jadi arah arrow tu satu arah saja. Jadi awak boleh tengok kalau nak. Kemudian kita tengok yang seterusnya 2.5 chain rule. Chain rule. Kemudian kita ada sebab ni kita ada ekstrema. Saya rasa mungkin kita tak cover pun ekstrema ni. Dan 2.7 pun iaitu Lagrange multiplier memang kita tak cover lah. Kita boleh buang yang ni. Jadinya tengok 2.5. Chain rule ni penting. Awak akan jumpa banyak kali. Kan ataupun petua rantai. Kat sini. Petua rantai. Ataupun kita kata chain rule. Okey. Katakanlah awak ada dy dt, katakanlah awak ada suatu fungsi, setelah awak ada y, yang mana y adalah bergantung kepada x. Kemudian awak ada x, yang mana x ini bergantung kepada t. Maka kat sini awak boleh tulis y adalah y, x kat sini adalah x di sini, x, t. Dan maksudnya y adalah suatu fungsi y yang bergantung kepada x dan t, ataupun awak boleh terus tulis yt. Kan awak bypass lah, tak ada x kat situ. Ini awak dah tengok sebelum ni kan. Dan ini kalau berlaku kes macam ni. Kan, kalau ada macam ni, ini untuk fungsi satu dimensi saja. Let's say awak ada begini, awak ada y bergantung pada x. Kan, yang mana x pula bergantung kepada t. Maka y adalah fungsi kepada t. Maka kalau awak nak cari terbitan dy dt, maka awak perlu gunakan petua rantai. Lebih senang kan, iaitu dy dx darab dx dt. Kan, jadinya ini kena sama. Ataupun awak gantikan sampai awak dapat yt, y dalam sebutan t, kemudian awak bezakan. Jadi awak tak perlu gunakan petua rantai. Kan? Tak apa. Okey, tapi kat sini kita nak gunakan petua rantai. Jadinya sekarang ni kita tengok dalam kes yang lebih besar. Bagaimana kalau kita ada w, kita ada yang ni fungsi 1D. Kan? Kemudian kita ada 2D. Contohnya kita ada w adalah fungsi kepada xy. W adalah fungsi kepada xy. Kemudian x dan y pula adalah fungsi kepada t, yang mana x sama dengan gt, y sama dengan ht. Artinya sekarang ni kita tahu, kalau kita tulis balik, w adalah f, x adalah gt. Saya letak macam ni. Y adalah ht. Apa benda tulis ni?
Di sini GT kemudian Y adalah HT. Kan? Jadinya F adalah fungsi kepada GT dan HT yang bermaksud F adalah fungsi kepada T. Kan? Jadinya kat sini bila F fungsi kepada T, munasabahlah kalau saya nak tahu terbitan F terhadap T. Kan? Ini saya buat dF dt. Saya nak bezakan di sini terhadap T. Jadinya kat sini F T. F adalah fungsi kepada T sahaja. Jadi saya tak perlu buat dF kali kita kata D yang macam ni. Tak perlu. Sebab F fungsi kepada T sahaja. Kan, satu dimensi sahaja. Jadi tak perlu saya buat yang untuk jadi macam ni sahaja. Kemudian sama dengan, saya kena gunakan warna hitam. Sama dengan apa? Kita akan gunakan di sini. Iaitu dF, ini yang keli D ni, dG. Sebab F adalah fungsi kepada G. Kemudian buat apa lagi? Kemudian dG dt tambah F sekejap. Sekejap saya nak guna X dan Y lah kalau dalam kes ni. Sekejap ya. Kita tengok je. Okey, saya silap kat sini. dF dt. Jadi kat sini saya padam balik saya ada W sama dengan FT. Kan W sama dengan FT. Jadi saya nak tahu dW dt. Ataupun saya boleh tulis sebagai F prime T. Kan? Mana-mana pun sama kan? Sebab W adalah F. Jadinya dW adalah F prime T ataupun dF dt. Macam tadi jugalah. Kan? Sama je. Kan? Tapi saya nak gunakan notation yang macam ni. Cara dia macam mana? Okay, kita tengok. Kita ada W. Sekejap ya. Saya ada W. Ataupun kita ada W. Kemudian W ni, dia ada fungsi dia ataupun pemboleh ubah dia adalah X dan Y. Tengok saya W. Kemudian dia ada X dan Y. Kemudian X dan Y adalah fungsi kepada T. Macam ni. Jadi kat sini apa saya nak buat adalah saya ikut kat sini dW dx. Jadi kalau kita ada W, X, ini adalah dW dx. Saya tak gunakan D straight D ni. Sebabnya W adalah fungsi kepada X dan Y, kan, lebih daripada satu dimensi ataupun satu boleh ubah. Jadi saya gunakan D yang keli D. Ini bersama dW dy. Kemudian XT, kan, XT jadinya X ada satu saja pemboleh ubah iaitu T. Jadi kita gunakan dx dt. Iaitu tegaklah, D tegak. Ini bersama dy dt. Jadinya bila saya nak tahu apakah fungsi W ataupun terbitan bagi fungsi W terhadap T, maka saya kena ambil kira path ni, laluan. Iaitu saya ada D kali D W, ni di sini saya kena darabkan ni dx dt, kemudian destinasi saya adalah dekat sini dan ni. Jadi saya darabkan ni dengan ni, dan saya tambahkan ini darab ni, iaitu D kali dW dy darab dy dt. Jadi kat sini
Kalau masa kat sekolah kita belajar lah kan, kita boleh seolah-olah kita boleh potong kat sini kan. Jadi kita dapat dw dt tambah dw dt. Kan, macam itulah. Jadinya itu yang kita akan buat. Ataupun kita boleh ubah sikit, kita boleh tulis yang ni dw dx. Kan, dw dx apa? Sekejap je saya tengok. Ni boleh kekal dw dx. Kemudian dx dt. Ni. dx dt adalah ni g prime t tambah dw dy. dy dt adalah h prime t. Okay. So, hilang pun sikit. Okay, jadinya kat sini kita kena pertimbangkan semua lawan. So, kita tengok contoh contoh dekat sini. Kita ada W sama dengan X kuasa 2Y. Jadi, ini adalah F kita. Kemudian, ini adalah H kita. Ini adalah kita punya, ini adalah G, ni H. Tengok contoh lagi senang. Example 1. Kan, diberi W sama dengan X kuasa 2Y tolak X kuasa 3. Dan yang mana X adalah cos T, Y adalah ET. Kan? E eksponen T. Kan, kita ada dua cara sebenarnya. Kita nak buat macam mana kan? Jadi cara yang pertama adalah cara satu. Kita convert W ni kepada sebutan T. Jadi kita dapat W adalah cos T kuasa 2, Y adalah ET tolak cos T, Y kuasa 3. So, ET kuasa 3. Jadi, semua dalam sebutan T. Kan kita dapat cos T, ET tolak E3T. Sebab kuasa ni kita darabkan je. Kemudian cos T. Kemudian kita nak cari apa? Kalau soalan ni dia kata dapatkan W dw dt. Kan? Jadi dw dt adalah awak kena bezakan ni. Awak kena bezakan. Ni adalah fungsi T. Ni adalah fungsi T. Jadi awak kena gunakan petua rantai. Gunakan petua rantai. Jadi ET ni jadi 2 cos T minus sin T tambah cos 2T, darabkan di sini ET. Ini bersama petua rantai juga kan. Jadi kat sini tolak E3T minus sin T tambah cos T darab 3E3T. Dia panjang. Dia agak panjang kat sini. Itu cara satu. Cara dua, gunakan petua rantai. Cara dua, dalam kurungan petua rantai. Ataupun chain rule. Kita ada W, kita ada W. Kemudian W ni adalah fungsi kepada X dan Y. Jadinya terbitannya adalah dw dx, dw dy. Kemudian X dan Y adalah fungsi kepada T. Jadinya kat sini T. Di T kita ada dx. Ni tegak dx dt. Ini adalah dy dt. Jadinya petua rantai dw dt adalah d kali dw dx. Kat sini darabkan yang ni dx dt tambah yang ni dw dy darab dy dt. Ini tegak dy dt. Jangan kelirulah yang dikali dengan tegak tu kan. Okey, kemudian kita tengok dw dx. Ni kita punya. Bezakan terhadap x, kita dapat 2xy tolak, ni pemalar kan, y adalah pemalar, tolak y
kuasa 3. Darab dx dt. Dx dt apa? Dx dt adalah, ni adalah x sama cos t, dx dt adalah negatif sin t. Okay. Tambah dw dy. Kita bezakan terhadap y. Maksudnya x adalah pemalar. Dia dapat, ni adalah pemalar, ni adalah y jadi 1. So tinggal x kuasa 2. Sini bezakan terhadap y, awak dapat x adalah pemalar, bezakan di 3y kuasa 2x. Kan? Tolak 3xy kuasa 2. Kemudian dy dt. Dy dt adalah, bezakan ni, dia tak berubah apa-apa. Kan? Okey. Jadi kita tengok kat sini. Kita gantikan. Kita gantikan. Tetapi di sini, macam ni, bila awak bezakan, awak dapat dalam sebutan T. Kan? Kemudian dia kata dw dt pada T sama 0. Jadi awak boleh gantikan T sama 0. Kan? Jadi awak boleh simplify. Kat sini, dia lain. Sebabnya X ada, Y ada, T pun ada. Jadinya kat sini, sekejap ya, kat sini saya akan darabkan. Jadinya bila T sama 0, ini menunjukkan X sama dengan berapa? Bila T sama 0, X sama dengan cos 0. Cos 0 adalah 1. Y 0, bila T sama 0, kita dapat Y sama dengan 1. Oleh itu, dw dt bila mana T sama dengan 0 adalah 2x adalah 1, y adalah 1, tolak 1 kuasa 3 darab negatif sin t. Negatif sin 0. Kan? Tambah x adalah 1 kuasa 2 tolak 3, 1 kuasa 2 darab dengan I kuasa 0. Yang ni kita tahu sin 0 adalah 0. Ini habis. Jadi kita dapat 1 tolak 3 darab 1. Kita dapat negatif 2. Betul ke? Negatif 2. Dapat negatif 2. Kalau kita gantikan kat sini pun, sepatutnya kita akan dapat, kita gantikan pun kat sini, sepatutnya kita akan dapat negatif 2 juga. Tapi sini lagi panjang sikit lah, kalau kita gantikan. Tapi bila kita gantikan kosong kat sini, lagi ringkas lah, sebab cos kosong 1. Kan? Sin kosong, kosong. So ni dah habis. Yang ni dah habis. Sin kosong, semuanya kosong. Sepatutnya awak dapat yang sama. Oh, nak lebih masa. Okey. Jadinya, awak tolong tengok yang kat sini. Nanti kita akan sambung. Kita akan sambung topik yang seterusnya pada hari Jumaat. Okey. Dia semoga berjaya lah untuk awak punya make sense masuk. Ada apa-apa ke? Nak tanya ke? Doktor. Ya. Saya nak tengok jawapan tutorial nombor 3 boleh? Nombor 5 punya. Tutorial 5. Tutorial 5. Tak, tutorial 3. Soalan nombor 5. Tutorial 3 soalan nombor 5. Nanti saya tengok boleh? Boleh kan? Boleh. Lepas kelas ni. Boleh. Okey. Saya nombor 5 dengan nombor 8 doktor. Sekejap saya tulis kat sini. Tutorial 3. Soalan 5 dengan 8. Soalan nombor 5 dengan nombor 8. Nombor 8. Okey. Lain ada apa-apa ke? Okey, dia tak susah sangat pun. Awak cuba je buat soalan tutorial. InsyaAllah lah kot. Boleh buat kot. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Nanti saya message, saya email Izzati Nisa. Saya kena cari dulu. Okey. Okey.